Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal wa ashabihi haqqa qadrihi wa qadar azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kita rafa'kan kesyukuran alhamdulillah. Terima kasih kita kepada Allah Taala dapat kita duduk dalam satu majlis ilmu, dapat kita beramal dengan satu daripada ayat Al-Quran. Fa idza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai melakukan satu amal ibadah, amal kebaikan, jangan berhenti, lakukanlah amal yang seterusnya. Alhamdulillah kita duduk untuk kali ini dalam majlis ilmu, yang mana sebelum ni kita dah jumpa 3 kali. Kita duduk dalam majlis tazkirah. Kalau kita nak tengok perbezaannya, boleh kita tengok hari ni lah. Tapi kadang-kadang orang ni dia semua samakan aja. Tazkirah ke majlis ilmu ke sama aja. Tak sama. Nama berbeza, malah keadaannya juga berbeza. Majlis tazkirah yang kita dah lalu sebelum ni lah. Kalau ingat lagi awal-awal itu cerita sambungan, cerita tentang Nabi melalui Rasul sila daripada Masjid Jaya Gading sambung ke sini. Itu tazkirah. Majlis tu tazkirah. Kemudian lepas pada tu kita sekali lagi tazkirah juga majlis tu. Kemudian sekali lagi baru ni tazkirah juga. Tapi pada hari ni bukan majlis tazkirah malam ni, majlis ilmu. Nak tahu apa beza dia, cukup syarat ataupun rukun ilmu. Majlis ilmu dia ada syarat juga. Nak dinamakan dia syarat majlis ilmu, nak jadi kata majlis ilmu tu sah dinamakan majlis ilmu, dia kena syarat. Macam pondok juga. Sekarang ni ramai orang kata buat pondok, tapi kadang-kadang syarat sah pondok tu tak cukup. Habis nama apa? Nama tempat belajar semua boleh lah. Cuma nak nama pondok dia ada banyak syarat. Banyak syarat. Macam tu juga sekolah. Tak cukup syarat tak nama sekolah. Tapi boleh je orang main belajar, cuma tak nama sekolah. Letaklah nama lain pun. Sama juga ilmu, majlis ilmu dia ada syarat sah ataupun rukun dia. Tanpa sempurnakan syarat ilmu, tak nama majlis ilmu. Habis kalau tak nama majlis ilmu, macam mana? Tak apa. Dia nama majlis lain, majlis nasihat, majlis tazkirah. Tak ada masalah pun. Majlis ceramah umum, okey je. Cuma bila kita nak namakan dia majlis ilmu, dia kena cukup syarat. Kalau tidak, kita cuma guna nama majlis ilmu tapi sebenarnya bukan majlis ilmu. Habis kalau bukan majlis ilmu, majlis apa? Majlis tazkirah. Kita campur majlis ilmu ke tazkirah, nasihat ke ilmu belaka. Sedangkan tidak gitu. Dari segi perbezaan nama saja dan perbezaan fadilat. Majlis ilmu fadilat dia besar. Majlis tazkirah kecil sikit. Majlis nasihat lagi kecil dari segi fadilat. Majlis ilmu dalam tu ada ilmu. Majlis tazkirah dalam tu ada tazkirah. Apa beza ilmu dengan tazkirah? Ilmu ni dia ada syarat. Antaranya syarat dia mesti ada orang mengajar, mesti ada orang belajar. Dia tak cakap seseorang. Kalau ada orang mengajar, tak ada orang belajar pun tak jadi. Tak jadi majlis ilmu. Dia mungkin jadi majlis lain, majlis nasihat yang lain-lain. Kemudian dia kena ada manhaj, sistem. Dia mesti ada, nak belajar ni belajar apa? Akidah ke? Kalau akidah, jalanan siapa? Ulama yang mana? Dia ada jalanan. Tu syarat dia. Nak belajar fiqh mazhab apa? Mazhab Maliki ke? Mazhab Syafi'i ke? Cukup syarat tu? Ada lagi. Dia mesti ada sandaran yang kita panggil kitab.
Kitab yang mu'tabar, kitab karangan para ulama. Dia mesti ada kitab. Kalau tak ada kitab, tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, tak nama majlis ilmu. Turunlah pangkat dia, majlis tazkirah. Okey juga, bukan kata lepas ni tak mau masuklah majlis tazkirah. Bukan, okey juga. Tapi majlis ilmu 70 kali ganda besar daripada majlis tazkirah. Dari segi pahala. Sekarang tak nampak. Nanti kita balik nanti, kampung halaman kita, Tok Ki kita punya, Tok dengan Tok Ki kita, dulu asal daripada syurga kan. Kita nak balik ke sana nanti, masa tu baru kita nampak. Sekarang tak nampak. Cuma kita boleh kata majlis tazkirah, majlis ilmu tak nampak besar kecil pun. Oh, buat gini, pahala besar. Tak nampak. Nanti baru nampak. Janganlah baca yang ni. Kalau daripada Quran dengan zikir, lebih besar pahala baca Quran. Masa habis sama. Zikir lah sejam. Baca Quran sejam. Pahala berbeza. Tak nampak. Nanti baru nampak. Jadi bukan bermakna bila kita kata baca Quran tu lebih besar pahala, secara automatik kita tak berzikir. Bukan. Zikir tu kurang sikit. Kalamullah mestilah besar pahala. Zikir dengan maksud subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah sebagainya, mestilah kurang sikit sebab dia zikir. Ini kalamullah, Quran, mestilah lebih sikit pahala. Jadi bila kita kata pahala baca Quran besar, pahala selawat besar, pahala baca Quran paling besar, bukan kita mengatakan jangan baca selawat, jangan berzikir. Bukan, nak bagi tahu besar je. Gitulah. Cukup syarat, mesti ada orang belajar, ada orang mengajar, ada manhaj, ada sistem nak belajar apa, mengikut jalanan mana, ada sandaran dan ada suasana, ada keadaannya, macam mana belajarnya, keadaan belajarnya, waktu bila, hari apa, tetap, tak boleh berubah dan sebagainya. Macam budak sekolah tu, itu cukup syarat tu bagi ilmu. Suasananya ada kantin, ada pergi mari, ada loceng, ada bunyi, ada time dia, waktu tertentu dan tak bertukar pula waktu tu. Cukuplah syaratnya tu. Ada tak orang mengajar? Ada tak orang belajar? Ada. Semua cukup. Ada tak sandaran buku dia? Cukup lah. Sebab tu namanya sekolah. Tapi sama juga kalau di surau masjid pun, bila namanya belajar atau mengajar ataupun duduk dalam satu majlis pembelajaran, tak cukup syarat, tak nama sekolah. Surau ni tak boleh jadi sekolah. Habis tu dia jadi kurang sikit martabat dia. Tazkirah, ceramah dan sebagainya. Satu. Dan bila kita masuk majlis ilmu, dia tak sama dengan majlis tazkirah atau majlis nasihat. Tak sama. Majlis ilmu dia mesti fikir. Tak fikir tak jadi. Dia mesti fikir dan dia mesti ada homework. Mesti ada balik tu, fikir lagi, mungkin belek lagi. Zaman sekarang Google lagi, takut-takut jumpa kat Google ke, macam tu lah setelah belajar tu. Belek majalah, belek buku untuk cari apa yang kita belajar tadi, dan kena fikir ketika belajar, dan balik pun fikir, menong fikir. Kalau tak fikir, maknanya yang kita masuk tadi bukan majlis ilmu, dia mungkin majlis tazkirah ataupun nasihat. Nasihat tak perlu fikir tak? Banyakkan semayang kita ni, kita hidup tak lama, banyak semayang, balik kena fikir tak? Nak fikir apa, banyaklah semayang. Tapi kalau kata sifat Allah ada 20, ada dia panggil sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sudah, dah mula dah. Marilah, mari serabut dah. Tak masuk lagi, baru cerita luar tu. Tak masuk langsung lagi, serabut dah. Makna sah tu, betul lah ilmu tu. Jalanan tu betul lah. Ilmu tauhid betul lah. Setan main kacau. Kalau kita dengar, relax, senang hati je, maknanya, ia pertama, bukan duduk dalam majlis ilmu sebenar, dan setan tak kacau. Setan tak ganggu. Senang je. Nak tahu setan ganggu, sakit lutut. Tengok setengah jam sekejap lagi. Tebas. Kaki tu kebah. Sekarang dah ni setengah jam ni. Maknanya, yang kita bila jadi gitu, kepala serabut. Serabut tu masuk apa benda nak faham ni. Serabut jadi. Pinggang lah tarik sikit. Tarik. Bila wallahu'alam, hilang. Perhati sekejap lagi. Lepas dah terus ni. Perhati lah. Wallahu'alam, hilang. Kalau nak kira sakit tu betul, sebenarnya sakit tu adalah tipu daya syaitan. Syaitan bagi kita fikir gitu. Sedangkan itu bukan sakit, itu cuma khayalan saja. Syaitan pandai buat khayalan. Buktinya lepas wallahualam, elok-elok je, tak sakit-sakit dah. Buktinya lagi, lepas wallahualam tak pergi klinik pun. Doktor sakit kaki tadi tengah kuliah, tak ada pun. Wallahualam itulah ubatnya. Lagi cepat wallahualam, lagi cepat dapat ubat. Menandakan tadi tu cuma khayalan. Sakit tu cuma khayalan. Lenguh tu cuma khayalan.
Kerana kita sedang belajar ilmu yang lebih-lebih lagi, ilmu yang nak belajar tu ilmu ketuhanan. Lagilah setan duk kacau. Kalau ilmu berkaitan dengan ibadah zahir, sembahyang, puasa, setan tak kacau. Dalam belajar tu setan tak kacau. Kerana apa setan tak kacau? Nafsu kita pun kita dah tak boleh nak lawan, setan segah kat nafsu kita. Dengan nafsu kita lah, balik, lapar perut. Bila sebut nafsu, yang kita tak boleh salahkan setan kalau kita malah belajar. Yang belajar tu berkaitan dengan ibadah zahir. Macam mana ambil wudu, macam mana mandi wajibnya, apa nak kena rata, macam mana sujud sahwinya, sembahyang rukun. Itu dia panggil zahir, ibadah zahir. Yang itu setan tak kacau lah. Sebab tu seronok belajar hukum hakam. Kalau gini, kalau gini, kalau gini. Kalau tak sah mazhab ni boleh ke tak? Macam ni. Sentuh laki perempuan batal ke tidak? Ayat mana yang mengatakan batal? Ayat mana tak kata batal? Kenapa kat Mekah tak batal-batal? Kenapa kat sini batal? Oh, seronok belajar. Sebab tu seronok, tak rasa pun lengoh-lengoh dah. Sebab syaitan tak kacau, syaitan tak khayalkan kita. Siapa yang masalah ni? Nafsu kita pula. Lepas ni nak pergi pasar malam, nampak dah pasar malam tadi, masuk ada. Nafsu kita, isteri kata balik awal, apa-apa yang nafsu kita. Ada benda yang kita nak buat, nak tengok apa-apa TV ke apa, ada, itu nafsu kita. Dengan nafsu kita dah kalah dah. Dalam masalah ibadah zahir, syaitan tak kacau dah. Syaitan relax. Tapi mengaji je bab ketuhanan, kerasulan, syaitan mari. Tak boleh jadi. Itu dia akan jadi khayalan, serabut, susah nak faham, pening kepala, malah mengaji. Sekali tak faham, 2 kali tak faham, 3 kali tak faham, malah aku mengaji. Dia jadi gitu. Syaitan. Jadi senang kita nak tahu. Mengaji berkaitan ketuhanan, termasuk kerasulan, syaitan mari kacau. Kita boleh perhati, apa sebelum ni tak ada perasaan ini, sekarang dah ada perasaan apa-apa lah. Biasa mengaji okey je, belajar baca Quran okey je, mengaji je ada satu perasaan ni. Ada balik itu rasa macam tak faham, rasa macam tak mau mengaji dah, rasa macam sakit lutut, sakit apa dan sebagainya. Malah nak datang tu sekarang tak tahu lagi, sebab baru dapat kitab. Masa datang tadi syaitan tak kacau. Nanti akan datang, masa datang nak mengaji kitab Hidayatus Sibyan berkaitan dengan ketuhanan, sifat-sifat Allah. Masa tu kat rumah dah jadi masalah dah. Syaitan lagi dia buat kat anak apa-apa kat isteri. Tak payah lagi yang ini malam bang, ini malam ni tak payahlah bang, nanti lah esok panggil lah. Malam ni ada, esok ada pengajian, pergilah esok. Dia mula dia akan kacau di rumah lagi nak datang, dengan motor tak boleh start, kereta tak boleh start, macam-macam, basikal tak boleh putus rantai, macam-macam jadi. Sebab nak kenal Tuhan, nak ibadah, tak ada gangguan. Ibadah tak ada gangguan itu. Cuma gangguan diri sendiri je, nafsu kita je. Kita nak gitu, kita nak gini. Kita boleh lawan nafsu kita, kita boleh belajar berkaitan dengan ibadah zahir, dia panggil ibadah zahir. Tapi ibadah batin, iaitu pegangan, jangan main. Sebab apa? Sebab saya tengok dekat papan tu, fiqh ada, tasawuf ada, tauhid tak ada. Tanya siapa nak? Pak Beri tak? Tanya dia kata memang betul tauhid tak ada sini. Tauhid tak ada, tak boleh. Tauhid nombor 1. Mana boleh tak ada tauhid? Fiqh penting juga, macam sebut tadi lah. Tasawuf pun penting, nak jaga hati dengan riak, wujud takabur nak buang, ikhlas nak masuk dalam hati, penting. Bukan kata tak penting. Kalau tak reti ibadah zahir, sembahyang tak sah, tak guna juga. Cuma tauhid lagi penting. Dan tauhid ni tak semudah disebut lah. Tak semudah yang disebut. InsyaAllah lah kita lalu dalam kitab kita, nama kitab Hidayatus Sibyan. Sekejap lagi dia akan bagi tahu Sibyan tu apa. Mungkin orang yang pernah ngaji sekolah Arab ke pondok ke, dia tahu dah Sibyan tu apa. Sibyan tu apa? Sekejap lagi dia akan sebut Sibyan tu apa. Nanti malu je maksud Sibyan. Allah, ni bukan kitab aku ni. Hidayatus Sibyan. Kitab ni di awalnya berkaitan dengan akidah, pegangan. Kemudian berkaitan pegangan ketuhanan, tentang Tuhan. Kenal tak Tuhan yang kita sembah? Yang awal-awal tu. Satu, kalau kitab saya ni kitab asal lah. Yang tu dah Rumi lah. Sama aja. Cuma bezanya yang ini Jawi. Tak ada titik. Maksudnya tak ada titik, koma tak ada. Yang tu dah ada titik dah. Ini tak ada titik. Straight daripada awal sampai akhir. Mana nak titik kat mana? Noktah ni mana ni? Tak ada noktah. Sebab tu dia nak bagi pesan, nak bagi tahu bahawasanya belajar ni tak ada noktah. Tak ada noktah, dia tak ada silibus, tak ada apa? Sukatan pelajaran tak ada. Itu kita punya sekolah.
Belajar ni cukup. Yang lain jangan lebih. Sebab apa? Masa buat yang itu aja. Yang lain jangan belajar. Yang ini saja belajar. Itu bukan, kalau mengaji agama tak gitu. Mengaji agama tak ada. Dia tak ada noktah. Buktinya kitab ni tak ada noktah. Daripada awal sampai akhir tak ada noktah, tak ada titik. Tapi yang Rumi, dia nak bagi orang mudah faham sikit, dia letak titik tu je. Tapi tak ada ubah apa pun. Tak ada ubah apa pun. Kitab ni kitab Turas nama. Kitab tua. Kitab ni. Maka bahasa dia agak lama sikit. Dia ambil daripada bahasa Arab dan diterjemahkan dan diolah sikit ke dalam bahasa Melayu. Maka uslub ataupun kaedah bahasa Arab dia letakkan sekali. Orang dulu ni 200-300 tahun dulu dia letak sekali. Sebab tu ada bermula lah. Kita bercakap tak pernah pun bermula. Semalam gimana? Bermula pergi ke kedai pada tak ada pun kita kata gitu. Ada pun setelah sampai di kedai aku membeli sos kicap dan tak ada kita cakap gitu. Tapi bahasa dulu ada begitu. Kerana dia ambil daripada bahasa Arab. Bahasa Arab bila dia terjemah bulat-bulat, dia ada dhamir yang terlalu luas untuk dikembalikan. Dhamir tu ganti nama. Nya tu lah, nya, ia apa tak tahu. Tapi kalau sekarang dia terus tak ada letak, terus beritahu apa dia. Apa tu? Dia tu ganti nama kan. Ganti nama ke, ni bahasa Melayu pula ni bukan bahasa Arab, bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu pun tak tahu, leceh. Ganti nama dia apa? Ganti nama pertama. Dulu belajar sampai SPM tak? Ganti. Kalau belajar sampai SPM pun tak boleh tahu tentang yang kita belajar, takkan nak belajar yang kita tak pernah belajar. Ganti nama pertama, ganti nama kedua, ganti nama ketiga. Ingat lagi? Ganti nama pertama, saya, kami, kan? Ganti nama kedua, awak, kamu. Ni bahasa Inggeris pun ada, bahasa Melayu pun ada ni. Ini bukan bahasa Arab. Okay? Ganti nama ketiga, dia. Ya? Jadi tiga. Dalam kita hidup, kita guna tiga ni, ganti nama. Kalau nak bagi tahu ni, kita akan kata aku ataupun kami. Yang kedua, kalau orang tu ada kat situ, kita kata awak, engkau. Maknanya orang tu ada kat situ. Kalau orang tu tak ada kat situ, kita nak cakap pasal dia, kita kata dia. Betul tak? Dia tak datang ke? Kalau dia ada kat sini, dia tak datang ke? Dia pandai bercakap, tak pandai bercakap. Dia tak datang apa dia ada kat depan tu? Bila ada kat depan, kita panggil engkau, awak, kamu. Bila ada di situ, dia panggil hadir, ada di situ. Kalau ghaib, kita tak panggil awak. Dia, engkau tak panggil. Sebab apa? Engkau tu mesti ada di situ. Dia tak boleh ada kat situ. Baru nama dia. Okey. Jadi, dan dalam kitab kita akan banyaklah ada dia dan ia. Samalah dia ataupun ia. Ada ia. Ia tu dia akan kembali kepada sesuatu. Jadi kita tak bercakap gitu, tapi orang dulu cakap gitu. Dengan ialah. Dengan ialah. Ia tu kembali kepada mana? Jadi oleh kerana payah sikit, dia jadi serabut. Dah lah nak mengaji pula berkaitan dengan ketuhanan yang kena guna akal. Tambah-tambahan bahasanya pula perlu fikir lagi, sebab bukan bahasa kita juga, tapi bukan cara kita bercakap sekarang. Dulu orang dulu cakap gitu, tok nenek gitu. Dengan kita perlulah sabar. Pertama. Yang kedua, saya cuba menggunakan bahasa yang paling sesuai. Sebab kalau kita ngajar di pondok dia lain, ngajar di madrasah lain, ngajar umur 15 tahun lain, umur 51 tahun lain. Caranya lain. Jadi mudah-mudahan kita boleh dapat kepahaman lah. Hari ni mukadimah aja hari ni. Kita dapat kepahaman yang mana dalam kitab kita ada sampai muka surat, kalau saya ni lah, muka surat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 muka surat ataupun 3 lai berkaitan dengan ketuhanan. Tak banyak pun, 3 lai. Cerita Tuhan 3 lai. Secara ringkas. Kemudian lepas pada tu menceritakan tentang solat, ibadah-ibadah lah sampai habis. Kenapa dimulakan dengan bab akidah, bab pegangan? Kerana pengarang kita nak bagi tahu bahawasanya tanpa pegangan ibadah zahir tidak bernilai. Tanpa ada pegangan yang sah, pegangan yang kita panggil ahli sunnah wal jamaah tu lah.
ahli sunnah wal jamaah. Kita ahli sunnah wal jamaah ke? Kena tahu lah. Dan malah kita kena pegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tapi ramainya ahli sunat dan Jumaat. Sembahyang sunnah raya dengan sembahyang Jumaat, tu je ramai. Kita ahli sunnah wal jamaah dari segi pegangan. Kita kena tahu supaya ibadah kita semua ada nilai. Tanpa kita mempunyai akidah yang benar, ibadah kita tu tak ada nilai. Tak ada nilai pun ibadah kita. Buat penat-penat tapi tak ada nilai. Kerana kita sembah Allah, kita tak kenal pun Allah yang kita kata Tuhan yang kita sembah. Nak kenal pula bukan senang. Nak kenal orang boleh. Pergi cari orang tu, panggil orang tu, cari orang tu. Cari kalau benda-benda lah. Kalau binatang lah. Cari dan kita tengok. Pegang. Oh ni. Maka kita kenal. Allah kita tak boleh tengok. Allah kita tak boleh dengar. Tak boleh rasa, tak boleh pegang. Dan tak boleh bayang. Payah. Kalau benda-benda kalau tahu tak robot. Walaupun kita tak pernah tengok robot, kita boleh agak. Sebab robot ni mesti ada kepala, tangan, kaki, ada badan. Mesti ada petak-petak. Tapi macam mana tak tahulah. Kena tengoklah, tapi dah boleh bayang dah. Sebab kita ada contoh. Contoh iaitu manusia. Itu jadi robot. Daripada manusia yang boleh kita tengok robot, kita boleh faham robot. Walaupun kita tak pernah jumpa robot tu. Kita kata tongges. Kita walaupun tak pernah tengok tongges yang baru, yang jenis baru, kita dapat bayang dah mesti jenis gitu-gitu, dalam tu ada kita boleh bayang. Cuma yang secara nak tengok betul, nak tahu betul-betul kena tengok, tapi dapat bayang. Allah bayang langsung. Dan tak boleh tengok, dan tak boleh dengar, dan tak boleh rasa. Tak susah tu. Susah. Macam mana nak buat? Boleh guna panca indera tak kenal Allah? Tak boleh. Panca indera, tahu panca indera? Panca indera. Dan satu lagi panca sitara. Itu yang antara kuca-kuca tu. Bukan yang tu. Panca indera. Mata untuk melihat. Itulah panca indera. Telinga boleh dengar. Maksud telinga tu gendang dalam telinga lah, mudah-mudah kata boleh keluar. Boleh dengar. Ni boleh rasa. Itu panca indera. Tak tengok pun boleh. Kerah. Tu panca indera tangan. Kalau orang dulu panggil penjabat, jabat dia panggil, bahasa je lah. Ini dia panggil penglihatan, melihat. Panca indera, dengar, rasa dengan lidah, rasa, masing, mana ni? Tu panca indera. Allah tidak dapat dikenal dengan panca indera. Tak boleh. Tak boleh pegang, tak boleh semua. Cuma ada satu je. Ada orang kata panca indera juga, ada orang kata bukan, iaitu akal. Akal aja boleh kenal Allah. Selain daripada akal tak boleh pegang ke, rasa ke, tengok ke, dengar ke, tak boleh. Hanya dengan akal. Jadi bila nak guna akal, kita ni secara umum lah suka fikir tak? Suka mikir tak kita ni? Kita tu bukan kita, jangan ingat kita tu kita. Kita tu maksud Malaysia ke, orang Melayu ke, gitu lah maksud kita. Bukan kita ni, kita semua suka mikir tak? Apa bukti? Kita buat kereta kan, kita ada kereta kita kan, kereta nasional kan, enjin kita buat sendiri tak? Tak, ambil sikit berapa persen je ada yang kita buat. Semua kita ambil Honda punya lah, tak ambil Jepun lah. Kenapa? Kita ada mesin basuh Malaysia, made in Malaysia. Bukan dengan maksud brand tu macam brand Samsung, itu bukan Malaysia. Walaupun dia buat di Malaysia, ni Malaysia sendiri buat. Tak ada. Kita ada buat kapal terbang tak? Memang MAS, memang pun itu bukan kita punya, kita buat. Tak ada. Itu membuktikan kita malah mikir. Orang kafir gaji mikir tu je. Mikir dunia lah, mikir dunia. Bukan kata salah pun. Cuma kita bila kita malah mikir, kita ada pistol, senapang, sniper yang kita punya sendiri tak? Kita Melayu Malaysia mana ada? Kenapa orang lain ada? Kenapa negara lain ada, kita tak ada? Kerana dia banyak mikir. Tapi mikir dunia lah. Tapi mikir lah. Kita tak. Kita malah mikir. Okay. Maka kita terpaksa jadi pengguna. Kita bukan jadi pengeluar. Jadi pengguna aja. Bukan kata salah. Itulah kita. Kalaulah kita yang malah mikir dalam bab dunia,
Agak-agak bab akhirat, agak-agak bab Tuhan, rajin tak? Lagilah malas, susah lagi. Jadi dengan tak, kalau kata malas tu kasarnya, itu tak rajin, tak berapa rajin mikir, sama je sebenarnya. Jadi oleh sebab tu Allah bagi kita syukur alhamdulillah satu, kerana kemalasan kita, malas dalam berfikir. Dah mana tak berdosa pun malas mikir. Tak berdosa, bukan kata oh tak malas mikir teruk bodoh-bodoh, bukan. Mak beritahu tak berdosa pun, cuma malas mikir, mengaku je lah. Tu je. Maka oleh kerana kita gitu, Allah bagi kita satu keistimewaan yang tak ada dekat bangsa yang lain, iaitu bila Melayu automatik Islam. Kalau lah Melayu ni tak automatik Islam, maksud lahir-lahir Melayu je mesti Islam kan. Malah dalam perlembagaan pun ada, nak jadi Melayu, Islam ada kat situ sekali. Sebab tu orang Cina dulu nak masuk Islam, dia kata masuk Melayu. Padahal nak masuk Islam, Melayu dengan Islam berbeza. Tapi kita satu-satunya bangsa yang bila Melayu automatik ada agama Islam kat situ. Allah bagi istimewa. Kalau lah kita ni katalah Hindu, masuk bangsa Hindu, macam India tu Hindu, agak kita fikir tak nak masuk Islam? Tak fikir tak? Kena ngaku kan? Tapi dah mengaku dan bersyukur sebab kita dapat Islam free of charge, tak payah fikir. Orang lain nak Islam, bangsa yang lahir macam Jepun, Taiwan, lahir-lahir terus kafir lah. Ada tak mereka Jepun ke Amerika mana, London ke, yang masuk Islam? Ada. Kenapa dia masuk Islam? Kerana dia mikir. Kita tak ada. Tapi nasib baik kita dapat Islam percuma. Cukup banyak-banyak. Kalau tidak, rasanya bangsa Melayu Hindu semua. Sebab lahir-lahir dah Hindu dah. Sebab dah lah malah mikir. Tu kita. Jadi dengan kelebihan yang Allah bagi itu, syukur banyak-banyak kita dapat Melayu. Sekali dah dikepit sekali dengan Islam, mujurlah. Kita sendiri pun Allah, sebab apa? Apa kata gini? Kerana kita malah mikir tentang Tuhan. Apa bukti? Mari kita tengok surah dan masjid. Berkaitan ketuhanan, berapa hari, berapa malam? Ada 30 hari, campur subuh lagi. Berapa hari, berapa kali yang cerita tentang Tuhan? Boleh tengok lah. Berapa kali cerita tentang semayang yang zat zahir ni? Banyak kali tak? Berapa kali tentang cerita tasawuf, penjagaan hati dan sebagainya? Cuba kita banding. Itu membuktikan surah dan masjid, dia akan tengok jemaah tu suka apa. Jemaah tu kata oh okey, maka AJK dia akan cari yang okey tu eh. Dia tak boleh AJK ni kalau dia buat juga, dia kerah nak buat yang terbaik ini. Aku tahu, aku mengaji ini. Kalau jemaah tak suka, duduk 3-4 orang lah. Jadi nak tak nak, dia kena tengok orang ramai. Orang ramai yang akan bagi feedback, bagi tahu oh okey, nak gini, maka dia akan cari. Okay, itu yang berlaku. Sekarang ni maka semua ada 30-40 kuliah. Berapa dalam mana-mana masjid surah cari eh? Berapa kali cerita tentang Tuhan Allah? Berapa malam? Boleh kita tengok. Menandakan tak ada sambutan sebab sikit. Bila sikit tak ramai, tak ada sambutan. Kenapa tak ada sambutan? Kerana nak kenal Tuhan kena fikir. Tak boleh pakai panca indera. Nak tengok, oh semayang tak sah ni, sujud tak cukup 7 anggota. Buang mata. Oh macam ni, imam tak cukup kunut, sujud sahwi. Boleh tengok dengan mata, boleh rasa, boleh. Maka seronok lah. Tuhan tak boleh tengok dengan panca indera, tak boleh semua, tapi kena pakai akal. Oh malah. Aku nak buat nak reka mesin basuh pun malah. Mereka buat mesin basuh. Kita mana ada made in Malaysia, yang maksudnya orang Melayu semua sendiri buat. Orang Islam mana ada, semua ambil Jepun, dia punya motor. Lepas tu kat luar tu buat macam kita punya. Okey, produk Malaysia. Enjin ambil mana? Jepun. Import juga. Enjin tu yang susah. Komputer ada buat. Komputer Malaysia. Nak buat dia punya chip apa benda-benda dalam-dalam tu. Jangan harap lah. Mereka yang suka berfikir. Jadi oleh sebab tu, oleh kerana tu, nak tak nak kena sabar dalam nak kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan. Baik, mari kita tengok kitab. Cukup. Tu terima je. Sebab saya ingat hari ni kitab tak ada lagi. Tadi tengok kitab dah sampai. Siapa ni bawa? Ke nak tak nak dah pegang kitab, kena masuk lah. Nama kitab ni Hidayatus Sibyan. Sibyan ni maksudnya kanak-kanak. Ni besar-besar ni dia akan mengaji kitab ni.
Itu masuk Sibyan, kanak-kanak. Ada satu setan, nama dia Ummu Sibyan. Setan. Ummu tu mak, Sibyan tu bayilah, kanak-kanak. Kenapa setan tu nama tu? Kerana dia akan kacau budak-budak yang baru lahir, dia kacau, buat muka bodoh. Budak tu menangis. Bayi tu. Dia panggil Ummu Sibyan. Dia kacau kat ni. Mak dia tengah semayang je, dia kacau. Dia menangis. Mak dia semayang, Allah dah. Tak khusyuk dah. Ni Ummu Sibyan punya kerja. Masa mak tak semayang, dia tak kacau pun. Ni kerja Ummu Sibyan. Saya bukan nak cerita. Nak bagi tahu Sibyan tu kanak-kanak, bayi. Ini kitab untuk mereka yang berumur 7 tahun. Bukan 70 ya. 7 tahun. Tapi nak buat macam mana? 7 tahun dengan maksud dari segi walaupun umur dah lebih, tapi kalau ilmu duk tahap 7 tahun kena mengaji ni ya. Macam contoh dah umur berapa? 50. 1 2 3 tak reti. 1 2 3 1 2 3 tak reti, campur tolak bahagi. Kena masuk darjah 1 darjah 2 juga walaupun umur dia 50. Kan? Jadi samalah. Walaupun dia sukatan pelajaran untuk kanak-kanak, habis dah kita dah tahap kanak-kanak dah, macam mana? Kita belajar nak lepas fardu ain. Kita belajar nak lepas dosa. Sebab setiap orang wajib belajar fardu ain, sebab namanya fardu. Jadi nak lepas. Kita bukan nak jadi ulama, nak jadi mufti, nak jadi bukan. Nak janji mati, kena bila soal boleh jawab. Bila ke akhirat ada jawapan dan ada ibadah yang kita buat dan ada pegangan kita. Itu je. Kita ngaji nak tunggu mati je. Bukan kita nak jadi ulama. Bukan. Nak jadi ulama bukan ngaji di sini. Sini bukan. Sini untuk lepas fardu, lepas kewajipan. Sini tu apa? Surah masjid. Untuk lepas kewajipan. Jadi kitab nama kitab nama Hidayatus Sibyan, hidayah, petunjuk bagi kanak-kanak. Saya rasa dalam Rumi ada tulis tak? Tulis kat depan dia tu. Ke dia tulis bahasa baik sikit? Bukan kanak-kanak. Apa? Orang yang baru mula. Tu ni nak jaga hati. Nak jaga hati orang yang baru mula. Padahal Sibyan tu, tengoklah kamu, memang kanak-kanak. Orang yang baru mula tu nak jaga hati je. Dia nak jaga hati. Dia untuk kanak-kanak. Sibyan ni umur, kita boleh kata 4 tahun hingga, sebab 15 tu dah maksimum baligh kan, 4 hingga 14. Area tu dia boleh panggil Sibyan lah, bergantung. Tapi biasa orang sebut Sibyan 7 tahun. 7 tahun pun 7 tahun lah. Tengoklah kita boleh faham tak boleh faham. Oh, kita rendah nak yang 30 tahun 40 tahun nak gitu. Tengok yang 7 tahun dulu, boleh pergi tak lagi. Baik, kitab dia Hidayatus Sibyan. Qala al-mu'allif rahimahullah, bacalah sikit kan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan kita dengan bismillah. Itulah adalah kalimah yang terbaik. Alhamdulillahilladzi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyati wa alzamahumut taqwa wa iqamata haq rububiyyati. Tu kan mula-mula tu kan mukaddimah dia. Bermula segala puji tertentu bagi Allah. Puji ni hanya untuk Allah. Sebab tu maksud puji alhamdulillah. Orang puji kita kata alhamdulillah. Maksudnya segala puji bagi Allah. Kau puji aku, aku tak ada apa-apa. Allah yang takdirkan, Allah yang bagi aku, sebab tu aku boleh buat. Maka puji tu kembali balik pada Allah. Bukan puji, bukan alhamdulillah tu bangga. Ada kan? Oh, sekarang ni nampak senang dah, alhamdulillah. Belagak bukan. Alhamdulillah bukan nak kata dia belagak, nak kata segala puji bagi Allah. Mu puji kat aku, serah balik kat Allah. Aku tak nak terima pujian tu, tak layak. Alhamdulillahilladzi. Bermula segala puji tertentu hanya bagi Tuhan yang mewajibkan ia. Nampak? Ia. Yang mewajibkan ia. Ia tu kan dah sebut tadi. Ia tu siapa? Ia tu siapa? Mewajibkan ia. Mewajibkan ia atas segala hambanya. Mewajibkan ia. Ia tu ia Allah lah. Maknanya segala puji bagi Allah, Tuhan yang mana Tuhan tadi tu mewajibkan. Ia tu maksud Allah lah, atas segala hambanya. Nya tu apa pula?
Nak mengaji gitu. Satu-satu. Nya tu apa? Nya tu Allah juga. Hamba-nya. Hamba tu kita. Nya tu kembali pada Allah. Nya tu ada kembali lah. Dia telah kembali bersamanya. Nya tu ke siapa? Ada kembalinya. Nya tu Allah. Akan mengenal, mewajibkan ia. Maksudnya wajib dengan maksud tak buat berdosa. Tu wajib. Yang mewajibkan ia, Allah telah mewajibkan dengan maksud tak buat berdosa lah kan, buat dapat pahala. Itu dia panggil wajib syarak. Dia ada satu lagi dia panggil wajib akal, satu lagi dia panggil wajib adat. Kita akan mengaji tu nanti. Ini wajib syarak. Wajib syarak buat berdosa, buat dapat pahala, tak buat berdosa. Wajib akal lain, wajib adat lain. Ini wajib syarak. Jadi Allah telah mewajibkan segala hambanya, kita lah, apa dia? Akan mengenal, mesti kena kenal sifat ketuhanan. Mudah kata kena kenal Allah. Macam tadilah, nak kenal Allah tak boleh tengok, tak boleh apa. Maka kenal daripada sifat-sifatnya. Itu yang namanya sifat 20. Sebenarnya 13 je, tak 20 pun. 20 rasa banyak. Yang fardhu ain 13 sahaja. Sifat 13. 20 tu yang masyhur. Dan melazim ia akan mereka. Dan kena mengaji, lazim ni lepas ngaji. Bukan berhenti, melazim. Macam semayang, hendaklah kita melazimi sembahyang. Maksudnya lepas semayang. Kalau dah habis yang wajib, yang sunat, tu masuk melazim. Jadi melazim belajar tentang ketuhanan ni, dia mesti belajar sampai mati. Dia tak boleh berhenti. Berbeza dengan kita belajar bab wuduk. Dulu dah belajar bab wuduk. Bila dulu dah belajar bab wuduk, dah tahu dah wuduk, tak payah belajar, tak apa dah. Belajar bagus lah. Maksudnya kalau belajar dapat apa dia panggil? Dapat ulang balik, mantap lagi. Tapi kalau tak belajar, cukup dah. Sebab dah tahu wuduk, muka, tangan, kepala, kaki. Mula-mula niat kena ikut tertib. Sembahyang dah belajar, dah ada 13 rukun. Niatnya macam mana, rukun, sujud, dah belajar, cukup. Tak perlu belajar. Kalau belajar juga bagus untuk mantapkan lagi. Kalau tak belajar, tak ada masalah. Tapi Tuhan, tentang ketuhanan tak boleh gitu. Mesti melazimi. Lepas belajar. Lepas belajar dah faham, ulang sampai mati. Sampai mati. Sebab dia kata kena melazimi. Melazimi bab Tuhan, bab ketuhanan, tentang Tuhan. Melazim ia. Akan mereka itu takut akan dia. Lepas dah ulang, dia akan rasa takut, akan datang takut pada Allah. Takut pada Allah dengan takut pada makhluk berbeza. Takut pada makhluk dikatakan lagi. Takut pada Allah kita tak boleh lagi. Sebab kita dengan Allah tak boleh lagi. Mana boleh lagi? Boleh berpisah pada Allah? Mana boleh? Jadi bila gitu, nak tak nak, takut-takut kena pergi dekat lagi. Itu beza takut-takut ni takwa lah. Takut tu asal takwa tu takutlah. Takwalah pada Allah. Maksudnya takutlah pada Allah. Maksudnya apa? Taqarrub ila Allah. Dekat dengan Allah lagi. Takut ni jauh lagi, takut ular lagi. Itu buat makhluk. Tapi dengan Allah mana boleh lagi? Nak lagi ke mana? Maka takut pada Allah makin dekat. Makin dekat pada Allah. Takut akan dia dan mendiri. Bukan takut saja, mendiri akan hak rububiyahnya. Mendirikan hak-hak ketuhanan. Maksudnya bila kita, Allah telah jadikan kita, ada hak Allah yang perlu kita tunaikan. Kita kahwin, ada hak isteri. Dapat anak, ada hak anak. Dapat duit banyak mana pun, ada hak anak, hak isteri. Jadi kalau macam tu, bila Allah jadikan kita, ada hak Allah, iaitu kena kenal dia. Logik ya? Mak lahirkan anak, hak anak tu kena kenal mak. Logik ya? Masuk akal lah. Itu baru mak, ayah, adik dah baru dapat anak. Hak ayah adalah anak tu mesti kenal aku. Logik kan? Tak kena bela, nak kena itu, habis duit apa semuanya. Takkan tak kenal mak ayah sendiri. Itu hak dia panggil. Jadi hak makhluk kita yang telah dijadikan ke atas Tuhannya mesti kenal lah. Mana boleh tak kenal? Maka kenalah kita kenal dia. Cara nak kenal, kena melazimi ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan. Ulang. Sambung. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihiz zalam. Bermula rahmat. Bermula kenapa dia bermula? Kerana wassalatu wassalam tu mubtada, betul dia khabar dia. Rasanya kita tak perlu ulah kat situ. Sebab tu bermula. Bermula dia mubtada.
Sebab nak tentu mana mubtada' mana khabarnya. Tapi kita bukan nak tu. Betul kata kita bukan nak lepas belajar ni mengajar orang, bukan. Kita nak lepas fardu nanti tak kena soal. Kalau soal pun boleh jawab. Tu kita nak. Jadi bermula rahmat Allah dan salamnya. Wassalatu wassalam. Selawat dan salam. Allah selawat dan salam atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ini dia. Apa maksud Allah selawat? Dia dah bagi siap-siap. Wassalatu. Wassalatu maksud selawatlah. Daripada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat selawat. Apa maksud Allah selawat? Maksud Allah selawat dia dah bagi siap-siap dah. Bermula rahmat. Allah bagi rahmat. Bukannya Allah selawat macam kita selawat. Allahumma salli ala. Allahumma salli apa? Allah sendiri Allah tu. Maka maksud Allah selawat adalah rahmat. Maksud malaikat berselawat bukan Allahumma salli ala Muhammad, bukan. Maksudnya meminta ampun ataupun istighfar bagi Nabi untuk naik angkat darjat Nabi. Itu malaikat. Kita selawat maksud apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi. Selawat juga macam mana Allah dan para malaikat selawat. Tapi Allah selawat bagi rahmat. Malaikat selawat suruh angkat darjat Nabi lagi. Kita selawat maksud apa? Doa. Inilah doa. Bermula rahmat Allah itu bagi Allah dan salamnya, selawat dan salam atas Nabi. Kita doa. Doa tu ada, doa tu maksud apa? Yang kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah bagi rahmat, bagi doa untuk Nabi, kebaikan Nabi. Salam, ya Allah selamatkan Nabi. Kan? Jadi maka itu dengan maksud kita selawat. Yang mana dia kata Nabi yang sebaik-baik manusia. Nombor satu, Nabi sebaik-baik manusia. Dan atas keluarganya, jangan lupa keluarga Nabi. Dan segala sahabatnya, jangan lupa sahabat Nabi. Mereka itu beberapa pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Nabi sendiri bagi tahu sahabatku umpama pelita, ataupun umpama kalau kata gelap tu pelita, nampak sahabat Nabi. Kerana Nabi sendiri didik para sahabat. Sebab tu kita bertentangan dengan Syiah. Syiah sahabat tertentu aja yang dia ambil, dia terima. Dia paling marah Sayyidina Abu Bakar, paling marah Sayyidina Umar. Dia buat tempat lap nak dia macam tempat lap kaki. Kan lap kaki kita macam-macam tulis tu welcome kan, tulis macam-macam kan. Dia tulis Umar tempat lap kaki. Marahnya dia dekat para sahabat. Yang itu para sahabat ada yang diterima, tak ramai yang diterima. Tapi ramai juga yang ditolak. Maknanya kita tak begitu. Kerana semua sahabat Nabi dia dapat didikan daripada Nabi direct. Bila tok guru dia hebat, anak murid dia mesti hebat. Kalau kita tolak mana-mana sahabat, maka kita tolak macam tok guru dia tak hebat. Kita kata tok guru tak hebat. Maka sahabat tak boleh tolak. Sebab tu kata beberapa pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Ada beberapa perkara yang kita kena tengok sahabat. Oh, sahabat buat gitu gini, maka dapat hukum kat kita. Sebab kadang-kadang ada kita cari hadis, cari ayat Quran tak jumpa hukum-hukum yang kita nak hidup ni, dalam kita nak hidup beragama tak jumpa. Akhir sekali tengok para sahabat. Oh, sahabat buat gini, maka boleh ikut. Tak ke dia jadi pelita? Okey. Yang sangat kelam. Wa ba'du tu ataupun amma ba'du kan. Maka apa maksud wa ba'du amma ba'du? Dia sebagai perantara di antara muqaddimah dan isi. Nak masuk isi dah ni. Maka diselain amma ba'du dalam khutbah Jumaat kita pun ada. Muqaddimah, puji Allah, puji Nabi, selawat apa. Lepas tu nak cerita dah ni. Nak masuk isi dah. Amma ba'du ataupun wa ba'du. Masuk isi. Maka inilah risalah yang kecil. Kecil aja. Pada menyatakan barang ni bahasa dulu, bahasa sekarang perkara lah. Orang sekarang panggil perkara, orang dulu panggil barang, semua barang. Menyatakan barang apa pula? Perkara. Orang dulu cakap. Kita kena kembali 200-300 tahun lepas. Tak kembali ke sana, macam zaman Mak Kilau kan, kembali zaman tu. Baru kita boleh faham. Kalau kita duduk main zaman sekarang, guna bahasa makna sama sekarang, kita akan tak faham. Jadi barang ni apa? Perkara. Risalah kecil yang menyatakan barang yang tak dapat tiada. Bahasa Arab tu, la budda. Tak dapat tiada. Apa maksud tak dapat tiada? Mesti. Bahasa sekarang mesti. Tak dapat tiada. Mestilah. Tak boleh tidak.
Mesti lah. Tak boleh tidak. Oh, panjangnya. Baik cakap mesti terus. Orang dulu cakap ada seninya, ada bunganya. Bukan pergi-pergi. Anak dah kahwin belum? Tak. Kami datang nak memetik bunga di taman. Panjang cakap je lah. Anak tu ada orang Minang apa ke? Nak ambil ke anak aku. Kan direct, straight to the point. Tak. Orang dulu cakap apa? Kami datang nak memetik bunga di taman. Bapak dia jawab pula, bunga ada 3. Bunga mana satu? Ini pun bunga, tapi bunga ni dah ada orang punya. Bini dia. Dia jawab gitu. Jawablah straight. Tak, orang dulu dia ada seni bercakap. Kita je straight point. Orang dulu ada seni. Dia kata tak dapat tiada. Maksudnya mesti. Tak boleh tidak. Risalah tak boleh tidak bagi tiap-tiap mukallaf. Pada setiap mukallaf. Mukallaf ni apa? Akil balik. Ada akal dan dah balik, dia panggil mukallaf. Mukallaf ni apa? Berat. Yang diberati, yang dipaksa. Mukallaf ni yang dipaksa. Dipaksa untuk buat. Dia panggil mukallaf, mereka yang dipaksa. Jika dia ada akal dan dia balik, maka dia kena paksa. Apa dia? Kita nak ke sembahyang isyak? Malah. Kalau boleh tak mau. Apa bukti kita malas sembahyang? Buktinya duha tadi buat tak? Tadi tu duha. Tak buat tak? Sebab apa tak buat? Sunat. Masuk sunat? Tak wajib. Bila tak wajib tak buat. Tak kena paksa. Tak kena paksa. Suruh aja sembahyanglah duha, tapi tak paksa. Kita buat tak? Kita tak buat. Sekejap lagi yang isyak, sembahyang tak? Sembahyang. Kalau kita rajin sembahyang, duha pun sembahyang, isyak pun sembahyang, lepas tu ba'diyah pun sembahyang, lepas tu witir pun sembahyang. Menandakan yang kita sembahyang ni kena paksa. Memang kena paksa. Dia panggil mukallaf. Kita buat jugalah dah kena paksa. Kalau tak kena paksa, tak buat. Salah ke? Tak salah. Bukan kata salah. Nak sedar diri aja. Nanti kata macam salah. Tak salah pun tak solat duha. Tak salah pun tak solat ba'diyah ke witir, tak salah pun. Cuma nak bagi tahu kita kena paksa, sebab tu kita buat. Kalau tak kena paksa, jangan harap. Bulan Ramadan kena paksa puasa. Sebab tu kita buat. Sekarang kena paksa tak bulan ni? Tak. Sebab tu tak puasa, semalam puasa, hari ni puasa. Buktinya kita pemalas puasa. Dah kena paksa. Sebab apa kena paksa buat juga? Sebab aku mukallaf. Aku kena paksa. Kena paksa dengan siapa? Dengan Allah, dengan buku syarak lah. Kena paksa. Tu panggil mukallaf. Tak dapat tiada. Mesti. Itu ayat paksa dah. Bagi tiap-tiap mukallaf, orang yang kena paksa, bahawa mengetahui, kita kena paksa mengetahui akan dia. Tak tahu apa? Daripada iman dan Islam. Dan aqaidut tauhid. Tu. Kat situ dulu. Wajib mengetahui. Wajib mengetahui iman, Islam dan aqaidut tauhid. Tauhid, pegangan tauhid. Wajib, tak tahu berdosa. Kita tengok. Kita sedar tak pegangan ni wajib? Kita sedar tak tahu berkaitan dengan iman dan Islam? Bukan suruh hafal rukun iman, rukun Islam, bukan. Tahu maksud dia, dekat hati, itu adalah wajib. Kalau kita tahu, kita tengok. Orang yang tahu dengan orang yang tak tahu, ianya wajib. Okey, sekarang pergi kerja ke apa semua, sekarang dah pukul 4 petang. Tak lama lagi nak asar. Dia cari juga masa untuk solat zuhur. Sebab zuhur wajib. Waktu maghrib, datang semayang ke, semayang kat rumah, kita ambil contoh datang surau, semayang maghrib. Semayang maghrib wajib tak? Sebab tu dia semayang wajib. Kemudian ada pengajian tauhid. Lepas tu dia balik, menandakan dia tak tahu pengajian tauhid tu wajib. Kalaulah dia tahu pengajian tauhid tu wajib, sebagaimana dia berusaha untuk solat maghrib, sebagaimana dia usaha untuk solat zuhur sebab dah nak habis waktu, walaupun busy, sibuk ni, cari juga sebab wajib. Begitu juga dia akan duduk dalam ilmu tauhid. Jadi ramai orang sembahyang ramai, tapi habis sembahyang balik sebab ada kuliah. Kalau kuliah dia secara umum, kadang ada yang ceramah, itu bukan wajib lah. Kita ambil yang wajib berkaitan dengan ilmu tauhid, kita fokus kat situ. Mengaji apa? Ilmu tauhid lepas ni. Balik lah. Tapi sembahyang maghrib, maknanya dia salah faham. Dia kata maghrib tu wajib, mengaji tu tak wajib. Mengaji tauhid. Sedangkan mengaji tauhid pun wajib. Macam mana sibuk-sibuk datang juga sembahyang maghrib, sepatutnya macam mana sibuk-sibuk datang juga mengaji tauhid. Tapi ramainya tak perasan gitu. Ramai sembahyang. Masa kuliah 10 orang. Ada sepatutnya 100. Masa sembahyang, menandakan dia salah faham. Sembahyang wajib, belajar tauhid tak wajib. Silap faham. Sedangkan tengok ni, tengok yang dia kata apa? Wajib tadi, tak dapat tiada, mengetahui akan dia, mesti tahu iman, Islam, pegangan tauhid
dan semayang. Semayang. Yang ni terima. Yang ni dia terima. Sebab tu dia semayang. Sebab tu dia semayang 5 waktu. Yang ni dia terima. Tauhid tadi buat lupa lah. Macam tak nampak lah. Ada straight sekali tu. Rukun iman kena faham satu-satu. Percaya pada Allah macam mana, percaya pada Rasul, percaya pada kitab macam mana satu-satu. Rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah satu-satu, kena faham satu-satu. Kemudian pegangan tauhid ada 50 pegangan, kena tahu satu-satu. Kemudian sembahyang. Sembahyang okey. Yang tadi tak ada. Sedangkan sebaris saja. Cerita tentang iman tu wajib, Islam wajib, aqaidul tauhid wajib, sembahyang pun wajib. Yang ni tak mau ambil. Bukti tak mau ambil, tak mau ngaji. Macam mana? Takkan nak marah. Jadi sembahyang wajib. Puasa, puasa wajib. Maka datang duduk belajar puasa dan duduk puasa sebab dia kata wajib. Dan lain-lainnya, banyak-banyak lagi. Semua dia buat kerana dia kata wajib. Tapi belajar tauhid, dia tak payah. Dia terasa ianya tak wajib. Sedangkan sebagaimana wajib sembahyang, maghrib, isyak, subuh, begitu juga wajib ada pegangan tentang ketuhanan. Sama wajib. Sama-sama wajib. Okey. Malah lebih penting berbanding sembahyang dengan pegangan lebih penting daripada sembahyang. Dalam agama kita banyak benda wajib. Macam-macam benda wajib. Dia mesti ada wajib nombor 1. Lepas tu wajib. Lepas tu akhir sekali sunat lah. Makin rendah. Tahap dia. Mesti ada nombor 1 paling wajib. Tak boleh tinggal. Memang wajib tak boleh tinggal, tapi dalam wajib-wajib tu dia paling wajib. Tauhid. Sembahyang duduk belah ni, bawah lagi. Tauhid baru sembahyang. Tauhid duduk atas daripada sembahyang. Sama-sama wajib, tapi dia lebih tinggi lagi. Sebab tauhid adalah tiket syurga. Tak ada tauhid, tak ada tiket syurga. Walaupun sembahyang berlambak, tak ada tiket syurga. Sebab tu tauhid ni penting. Dan lepas tu tauhid ni banyak gangguan-gangguan. Dah sebut tadi banyak gangguan. Mesti dah rasa dah sekarang ni macam-macam. Tak lagi. Kalau tak lagi, sebab apa? Ada 2 sebab. Pertama, dia dah biasa. Setan dah tak berani dekat dia. Pakcik ni jangan main dekat. Yang kedua, cara penyampaian tu dia santai tapi sampai. Sebab tu dia rasa tak rasa. Tu je lah sebab. 8-7 dah. Rasa macam baru je. Betul lah. Ada 2 sebab lah. Mungkin kat sini semua setan tak main dekat, duduk luar setan, pakat-pakat duduk luar setan. Ada wali kot 2-3 orang dalam ni, setan tak berani masuk. Boleh jadi lah. Betul, tak rasa apa. Maka dan beberapa kaedah agama Islam pun kena wajib tahu juga. Mudah-mudahan memberi manfaat dengan dia akan segala. Ni ada. Baca. Saya tak cakap kita cakap. Mudah-mudahan lepas dah belajar berkaitan iman, Islam, tauhid, sembahyang, puasa dan lain-lain lagi, mudah-mudahan dapat manfaat dengan dia akan kanak-kanak, adik-adik. Kanak-kanak yang baru belajar pada medan ini, kanak-kanak baru belajar. Allah, kena ngakulah kita akhir zaman. Macam mana? Jadi walaupun kitab ni khusus untuk kanak-kanak, tapi kanak-kanak nisbah ilmu, nisbah umur memang tua lah, tapi ilmu macam kanak-kanak. Buktinya baca faham tak? Baca sendiri tak faham, maknanya kanak-kanak tak faham. Orang tua faham macam ni. Orang tua faham. Wala haula, ni yang terakhir ni, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cantik kita berhenti kat situ. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya. Daya dengan upaya tu sama kan? Atas aku, upaya aku atas menghasilkan barang tu perkara, sesuatu yang aku kehendaki, melainkan dengan Allah yang ali lagi azim. Maksudnya gini, la haula maksudnya tak ada daya tu, dia kena tambah. Tak ada daya nak tinggal maksiat. Itu maksud la haula. Tak ada daya nak tinggal maksiat. Wala quwata, tak ada kuat. Quwata, tak ada kekuatan nak buat ibadah, nak buat baik. Jadi la haula wala quwata illa billah, melainkan Allah yang bantu. Tak ada daya, maksiat datang nak tolak, tak ada daya. Yang nak buat baik, tak ada kekuatan, melainkan Allah yang bantu. Sebab tu dalam azan
Bila Allahu Akbar, kita jawab. Yang muazzin Allahu Akbar, kita jawab sama. Allahu Akbar. Maknanya kenapa sama? Kenapa kita ulang muazzin kata? Dalam kita nak bagi tahu tanda kita setuju, ada beberapa cara. Pertama kita kata aku setuju. Jelas-jelas. Yang kedua angguk. Setuju tak? Yang ketiga buat like. Dalam Facebook buat like. Maksudnya setuju lah, kan? Antara setuju, diam. Setuju juga. Maksudnya macam diam, dia tengok. Setuju? Betul lah. Betul juga. Kalau tak setuju, mesti kata sesuatu kan. Antara setuju, ketuk meja. Tu kat mana? Saya tengok tadi. Geduk. Tengok. Seorang tak tengok macam ni. Boleh nak tengok. Berapa undi, berapa ni? Geduk ketuk meja tu. Apa ketuk meja dalam tu? Dalam Dewan Rakyat? Nak setuju lah. Maksudnya cara untuk menyatakan setuju banyak cara. Antaranya cakap aku setuju, antaranya diam. Dulu perempuan dulu kan, benar ni, aku nak cari tok lelaki kamu. Nak tak? Orang mana tu? Pak Allah tu. Orang tu tapi power. Contohlah. Nak buat. Dia tak kata gitu. Dia pun orang dulu lah kan, masuk dalam bilik. Nak tu senyap. Kan? Tanda setuju macam-macam cara. Antaranya tepuk meja, antaranya macam cara. Kalau zaman sekarang letak like, antaranya ulang balik. Jom aku belanja makan. Nak belanja makan. Asal ulang, pekak lah. Tak pekak. Setuju. Sebab tu kita ulang balik. Allahu Akbar. Aku setuju Allah Maha Besar. Okay. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama juga. Aku setuju asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Setuju. Sebab tu kita ulang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi tak ada aku naik saksi bahawa Rasul Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Kita ulang balik. Aku setuju. Betul? Hayya 'alas salah. Kita kata hayya 'alas salah tak? Tak. Sebab apa? Kita tak boleh kata gitu. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Maksudnya hayya 'alas salah, mari sembahyang. Aku setuju. Tak boleh kata gitu. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Tak boleh kata gitu. Kita kata la haula wala quwata. Nak pergi sembahyang ni aku tak mampu. La haula. Tak daya aku. Banyak maksiat datang, macam-macam nak buat, nak tengok TV, nak tengok macam-macam. Azan dah bunyi. Tak ada daya aku tolak. Aku nak tengok je kat TV. Tak ada daya. Wala quwata. Nak pergi sembahyang, tak ada kekuatan nak pergi sembahyang. Tak ada. Illa billah. Boleh bangun ni sebab Allah yang bagi. Sebab tu kita jawab gitu. Lepas tu hayya 'alal falah. Mari menuju kejayaan. Apa yang kita buat tu sebab kita pandai. Cerdik kita duk buat tu. Buat bisnes, maju, apa-apalah yang kita duk buat sebab cerdik kita. Mari menuju kejayaan. Tidak. La haula wala quwata. Sebab tu kita jawab gitu. Yang kita buat ni, yang banyak tanah, banyak rumah sewa, banyak apa semua ni, bukan sebab pandai kita. La haula wala quwata illa billah. Sebab tu ketika hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tak boleh ikut, tak boleh jawab. Dengan maksud tak boleh kata setuju, tak boleh ulang balik menandakan setuju, tak boleh. Kerana tanpa bantuan Allah kita duduk dalam maksiat, tanpa bantuan Allah kita tak boleh buat ibadah dan kita tak boleh tolak maksiat. Sebab tu kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa idh qulna wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, aku nak cipta khalifah kat muka bumi. Jawab malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Kenapa kau nak buat satu makhluk yang bergaduh, yang menumpahkan darah dekat muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikat doa ibadah pada kamu. Jawab Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kau tak tahu. Kemudian wa 'allama Adamal asma. Kemudian Allah ajar Nabi Adam. Ajar apa? Ajar semua kullaha. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian panggil malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum sadiqin. Okey, Adam, kau cakap apa yang aku ajar kau. Nabi Adam pun cakap, kau tahu? Dia kata malaikat. Allah tanya malaikat, kau tahu? Tak tahu. Tadi kata kenapa kau nak buat makhluk yang menumpahkan darah apa? Kau tak tahu apa yang aku tahu. Kemudian wa 'allama Adamal asma. Allah yang ajar. Allah yang bagi ilmu kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam dah tahu. Bila Nabi Adam cakap, malaikat pun tak tahu.
Nak bagi tahu ilmu, pandai, cerdik kita apa semua bukan kita, Allah bagi. Tu je. Tu aja. Lepas tu qalu, oh baguslah, dah kena tegur. Terima. Maka malaikat kata qalu, kata malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya tak ada apa yang kami tahu, malaikat apa yang kau ajar pada kami. Ialah kami dah silap. Bukan kami nak berpetikai, nak tanya je kenapa buat satu makhluk yang rosak-rosakkan muka bumi. Kami tanya aja, tapi kami dah mengaku, kami dah sedar. Apa yang kami tahu, apa yang kami buat baik ke buruk, apa kami semua, kau lah yang bantu, bukan kami sendiri. Kami dah tahu. Dia mengaku balik, innaka antal alimul hakim. Habis muqaddimah, berhenti dekat muqaddimatun. Baru tadi muqaddimah apa tak tahu, ni muqaddimah lagi. Muqaddimah yang kedua, berhenti kat situ. Muqaddimatun fil iman wal Islam. Kita berhenti dekat ketahui olehmu bahawa makna iman pada syarak. Sebut iman tu apa? Iman tu apa? Kita akan datang. Tengoklah hari apa kita tentu. Mula hari Isnin nak tengok acara nanti, hari Isnin pertama kedua. Tak? Ejah nantilah. Tapi hari Isnin lah, hari Isnin. Saya pun nasib-nasib ujung-ujung lah ni, tak ada kosong lah. Ujung-ujung lah ni. Masuk ujung-ujung tu habis dah, penuh habis dah. Habis lagi rezeki kat sini, walaupun jauh sikit. Sebab kalau nak kira, saya ada beberapa pilihan. Satu dekat tempat lain yang sama-sama, serentak sama-sama. Mana satu. Tahu rasa nak mari sini. Sebab sini jauh, sana dekat sikit. Sana 15 minit, sini lebih setengah jam. Tak tahulah, terasa nak mari kot ni. Jadi maka tu yang jadi sini. Maka kat sana tak ada lah. Kat sebelah tu. Kalau kitab ni, Ustaz baca kat mana lagi? Mengajar tak ada. Kat sini. Asalnya ada mengajar. Kita boleh follow kalau tidak, kalau okey. Gini. Sebelum ni dalam 7-8 tahun lepas, saya mengajar gitulah, mengajar kitab gini beberapa tempat. Tapi ada satu kelemahan. Bila kita mengajar banyak kitab yang sama dalam banyak tempat, ada kelemahan. Antaranya saya mengajar musalli, Muniatul Musalli. Hari tu sampai 5 kali. Bukan 5 kali, 5 tempat sebulan. Apa masalah dia kat mana? Dia punya masalah kat orang mengajar. Macam mana? Contoh saya ambil contoh kitab musalli ya. Muniatul Musalli tu. Okey, mengajar kata bab ni, muka surat 7. Sini. Selang 2-3 hari muka surat 7 juga. Cakap yang sama. Selang 2 hari muka surat 7. Yang ketiga tu tak berapa nak cakap penuh dah. Sebab macam aku dah cakap kan baru ni, tapi orang lain. Sebab saya mengajar musalli macam di hospital Kuantan tu. Ada mengajar situ musalli. Kemudian mengajar di PSG musalli. Kemudian mengajar di Masjid Pelindung musalli. Lepas tu mengajar Seberang Baluk musalli. Dekat. Yang kesian di ujung-ujung ni. Yang ketiga keempat dekat tu malah dah aku cakap, aku baca aje lah. Macam gitu aja. Penat sebab terlalu dekat. Tapi kalau jauh 2-3 bulan tak apalah. Jadi sebab tu saya ambil satu kitab tu 2. Ada satu tempat. Dah batalkan dah pula. Saya dah batalkan dah. Jadi tinggal satu ni baru mula. Tapi kalau tu sebab tu saya tak ngajar banyak tempat. Banyak kitab yang sama banyak tempat. Sebab dia jadi puah nak cakap, Allah baru cakap pula. Apa dah? Ulang yang sama. Akhir sekali cakap separuh aja. Separuh ni kesian kat jemaah tu. Kita okey je baca macam berita, okey. 2 muka surat. Boleh je. Kesian kat dia. Lepas tu tak ada. Sini pecah rekod ni, pecah rekod ni. Alhamdulillah, kita sambung akan datang. Tangguh dulu kita sudah dengan tasbih kafarah dan surah